Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Sekali lagi kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu wa syukru lillah. Segala puji, segala syukur kita kepada Allah SWT di atas segala nikmat dan kurniaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita semua sehingga ke saat ini. InsyaAllah seperti biasa pada malam ini kita akan sambung lagi pengajian kita, tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran. Dan insyaAllah kita sambung daripada surah Al-Fatihah, ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Semoga kita semua dapat sama-sama beri perhatian dan cuba untuk sama-sama memahami, tadabbur, dan kita dapat menghayati ayat-ayat suci Al-Quran, khususnya surah Al-Fatihah, kerana kita sentiasa ulang dalam solat kita khususnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Sebagaimana kita tahu, makna dia adalah Allah Ta'ala ni pemilik ataupun raja kepada hari agama, iaitu hari pembalasan. Dalam pengajian qiraat kita panggil, cara bacaan Quran ni, dia boleh baca Maliki dan ada juga baca Maliki. Dua-dua betul sebenarnya. Cuma dalam buku ni kata sebab kita di sini sebelah Asia Tenggara, termasuk Malaysia, biasa kita baca panjang Maliki. Jadi kalau kita baca dalam Quran, kita baca Maliki ataupun Maliki, dua-dua betul. Cuma Tok Guru ni dia sebut kita apabila bertembung ataupun berdepan dengan isu hukum yang berbeza ni, di sudut bacaan, kita buat benda yang tidak menimbulkan salah faham di kalangan kita panggil orang kapung. Orang kapung ni maknanya orang yang ilmu dia tu tahap biasa. Kalau kita buat juga, dia jadi macam boleh menimbulkan fitnah, boleh menyebabkan orang ragu betul kalau tidak bacaan kita. Macam isu kunut lah. Isu kunut. Sebab ada pandangan kata tak perlu kunut. Jadi bagi orang belajar, setengah orang belajar ni, dia belajar. Boleh kunut, boleh tak kunut. Jadi apabila dia nak buat tu, dia boleh buat, tidak ada masalah. Cuma kadang-kadang kalau sampai ke peringkat menimbulkan ketidakselesaan orang kampung, jadi lebih baik kita jauhi. Itu dia termasuk dalam kita panggil hikmah dalam berdakwah, dalam menyampaikan ilmu. Tapi contohnya kalau kita duduk di universiti contohnya, sama ada kita pelajar, sama ada kita pensyarah di universiti, UIA contohnya, semua tempat orang terpelajar. Pada masa tu kalau kita nak baca Maliki Yaumiddin, tidak ada masalah lah. Sebab di sudut ilmu qiraatnya dia masuk dalam qiraat as-sab', qiraat 7 dipanggil. Pelajar-pelajar yang masuk dalam bidang tahfiz, dan kalau disambung peringkat BA kita panggil berkelerus ni, dan dia ambil khusus bidang qiraat ni, kalau ngapa saja, biasa budak peringkat menengah terutamanya masih tidak belajar lagi lah di sudut qiraat ni. Kalau setengah belajar pun terlalu
mendata, terlalu asas sangat. Tapi kalau pelajar tu pelajar tahfiz, kemudian dia sambung peringkat BA, dia ngaji bahagian qiraat ni, kalau di Mesir di Shubra dia panggil, budak keluaran Shubra, dia akan ngajilah qiraat ni. Dia ada qiraat 7, ada qiraat 10, cuma yang masyhurnya 7 lah. Jadi qiraat ni sebagaimana kita tahu, ilmu yang mereka belajar macam mana sebutan kalimah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran ni apabila bertembung dengan perbezaan pandangan ni lah. Dan sebenarnya benda ni diboleh. Termasuk contohnya ada ulama kata kita baca Maliki, ada kata Malik tak panjang. Sebenarnya dia ada hikmat tersendiri, perbezaan pandangan di sudut qiraat, cara bacaan ni bagi kalimah-kalimah ayat-ayat tertentu lah. Sebagaimana kita dengar dalam internet lah, kadang-kadang ada perbezaan. Antaranya dengan sebab dia nak mudahkan orang Islam ni meraih lahjah, dialek bahasa Arab tu yang semenjak dulu lagi dia ada dialek yang pelbagai. Itu antara hikmat dia. Yang keduanya, dia sebenarnya boleh menambah lagi di sudut makna. Macam contohnya antara Maliki dengan Maliki, dia memberi ada sedikit perbezaan makna, tapi akhirnya dia terangkum dalam satu makna umum yang sama, tapi dia ada sedikit perbezaan. Kemudian dia boleh, hikmatnya dia boleh memperkayakan bahasa lah. Bahasa Arab tu nampak kaya, dan di sudut i'jaz, mukjizat Al-Quran tu lah. Dan yang masyhur kita ni, macam contohnya kita baca Quran ni daripada tariq mana, jalan mana hak kita ikut, ulama mana yang ajar. Yang kebanyakan ulama sebelah Asia Tenggara ni, contohnya dia ada 7 orang qurra dia panggil, qari-qari yang masyhur semenjak daripada dulu lagi. Macam contohnya satu nama Nafi' bin Abdul Rahman, itu yang pertama. Yang kedua Abdullah bin Kathir, nama ulama yang masyhur dalam bidang qiraat ni lah. Yang ketiga Abu Amru bin Al-Ala Al-Basri. Yang keempat Abdullah bin Amir Asy-Syami. Yang kelima Hamzah bin Habib Al-Kufi. Yang keenam Ali bin Hamzah Al-Kisai. Yang ketujuh Asim bin Abin Najud Al-Kufi. Jadi kita ni sebelah Asia Tenggara ni, kita banyak ambil mengikut jalan daripada ulama Asim bin Abin Najud Al-Kufi. Biasa kita dengar ambil daripada Asim, daripada Hafs ataupun Syu'bah. Demon ni belajar ni, akhir sekali dia sampai kepada antara sahabat yang dia orang ambil jalan melalui Uthman bin Affan contohnya, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Talib. Jadi contoh ketiga-tiga sahabat ni, bacaan dia ni mengikut bacaan hak kita baca sekarang ni. Maknanya sahabat, antara sahabat hak baca, hak kita duk belajar sekarang, duk baca Quran ni melalui antaranya Uthman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Talib, akhir sekali sampai kepada anak murid dia, murid sampai kepada Asim, sampai kepada kita sekarang ni lah. Itu secara umum lah tentang qiraat. Ataupun apapun di sudut sedikit perbezaan makna dia. Sebahagian ulama kata kalau kita baca Maliki, bahasa Arab tu daripada al-milk, maknanya memiliki. Milk, memiliki. Memiliki apa? Allah Ta'ala ni dia memiliki hari agama, hari pembalasan. Apabila sebut milik, maknanya dia tidak ada sekutu. Allah Ta'ala satu-satunya yang memiliki, yang menguruskan, yang menyelia, yang menghukum, yang ikut mahkamah dia, apa semua sekali 100% Allah Ta'ala. Apabila kita baca Maliki, dia berasal daripada Al-Milk.
orang yang berkuasa sepenuh dalam menguruskan dan menghukum situasi suasana pada hari kiamat kelak. Yaumul jazak tu. Yaumuddin ni, pada hari agama, hari pembalasan ni. Baik. Ataupun kalau kita baca Maliki, dia daripada Al-Mulk. Mulk ni penguasaan ataupun kerajaan. Dia berbeza di sudut asal, tapi akhirnya dia memberi makna yang sama. Kalau kita baca Maliki, dia daripada asal Al-Milk, yang memiliki. Kalau Maliki, dia daripada Al-Mulk, kekuasaan. Jadi Allah Ta'ala ni, dia berkuasa sepenuh. Al-Malik Al-Mutlaq, raja yang mutlak. Itu lebih kurang makna dia. Jadi apabila kita baca ayat Quran, Maliki Yaumiddin, Allah lah raja yang memiliki, yang menguasai sepenuhnya hari kiamat ni, hari pembalasan ni. Baik, kalau dalam buku ni, muka surat 39 je, dia kata, kalau kita baca Maliki, maknanya Tuhan yang memiliki. Apabila kita memiliki sesuatu, maka ertinya kita berkuasa sepenuh. Berkuasa sepenuh. Jadi Allah Ta'ala ni, di akhirat kelak, kekuatan dia, dia menguasai sepenuhnya situasi yang akan berlaku di hari kiamat kelak. Maknanya tidak ada sekutu bagi dia. Pepatah Arab ada kata, Al-Milku Ramzus Sultah. Al-Milku Ramzus Sultah. Milik ni tanda penguasaan. Apabila kita memiliki, itu tanda kita berkuasa. Macam contohnya, kita duduk atas dunia ni lah. Kita memiliki geran tanah. Jadi kita menguasai sepenuh tanah tersebut. Sebab geran tu menggambarkan Ramzus Sultah. Kekuasaan yang ada pada seseorang. Kalau geran tanah ni atas nama kita, maknanya kita menguasai sepenuh tanah tersebut. Jadi orang nak rapah, orang nak tak boleh lah, sebab nama kita ada atas geran tu. Ataupun kereta, geran kereta ni nama kita. Jadi Al-Milku Ramzus Sultah. Kita memiliki sepenuh kereta ni, tanah ni, rumah ni, bangunan ni. Kerana apa? Kerana milik ni adalah milik kita. Itulah lebih kurang di akhirat kelak, apabila Allah Ta'ala sebut Maliki, dialah raja, dialah yang memiliki sepenuh pada hari tersebut. Baik. Sekarang ni dia kata, kita ni masih bukan duduk di akhirat, atas dunia. Atas dunia ni, takdirnya Allah Ta'ala juga beri sedikit kuasa kepada kita manusia. Orang jadi Perdana Menteri, dia ada kuasa dia. Bidang kuasa seorang Perdana Menteri. Bidang kuasa seorang Menteri Besar. Bidang kuasa ketua agensi. Bidang kuasa seorang menteri. Bidang kuasa CEO. Bidang kuasa DO. Bidang kuasa polis. Bidang kuasa askar. Bidang kuasa seorang peniaga. Semua sekali dia ada bidang kuasa masing-masing atas dunia ni. Jadi apabila sebut bidang kuasa, biasanya orang hormat, biasa orang takut, dan ini antara faktor Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fatihah ni, dia memiliki sepenuh Yaumiddin, hari akhirat. Sebab apa? Sebab kalau atas dunia ni, Allah Ta'ala beri ruang juga kepada makhluk untuk merasai nikmat kuasa tu. Walaupun kuasa tu sikit. Dan kerana kuasa ni lah menyebabkan dunia tidak aman, menyebabkan dunia balah, manusia sanggup berbalah. Apa kerana apa? Kerana kadang-kadang kuasa tu sikit je. Balah kerana masing-masing bertanding, berlawan nak jadi penghulu contohnya. Penggawa ataupun apa-apalah dalam pertandingan dalam satu-satu organisasi. Walaupun kuasa tu sikit, tapi tabiat manusia, kalau tidak disertai dengan akal yang matang, tidak disertai dengan matlamat yang lebih jauh, jadi manusia sanggup bala. Jadi Allah Ta'ala ni, kalau ayat ni dia khusus.
kalau atas dunia ni manusia rasa juga sebahagian daripada manusia ni ada kuasa. Fir'aun. Kita baca sejarah-sejarah dulu, kekuasaan manusia sesebuah kerajaan tu kadang-kadang agak luas dan tempoh yang agak panjang. Itu pun akhirnya semua hancur belaka. Kalau akhirat ni tak ada seorang habuk. Allah Ta'ala tak bagi ruang sikit habuk pun kepada manusia ni untuk menguasai. Sebab itulah apabila kita baca ayat Maliki Yaumiddin, Allah Ta'ala ni dia pemilik. Allah Ta'ala ni raja mutlak, menguasai sepenuh pada hari kiamat, pada hari pembalasan ni lah. Baik, muka surat 40 tu, atas dunia ni, sebab itulah di sudut kuasanya ada orang panggil raja, ada orang panggil presiden, ada orang panggil queen, ada orang panggil istilah berbagai-bagai lah. Nak melambangkan kekuasaan manusia tu untuk tempoh tertentu, bidang tertentu. Padahlah dengan ayat Quran atas dunia ni, Allah jadikan kita ni tempat ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Tempat untuk kita menerima ujian daripada Allah Ta'ala. Jadi pada apabila kita berdepan dengan ujian, kita berdepan dengan cabaran, kesusahan, kadang-kadang kekusutan, kadang-kadang perbalahan. Jadi tujuan Allah Ta'ala nak suruh manusia urus macam mana nak urus kehidupan atas dunia ni. Jadi kalau kita berdepan dengan ujian atas dunia ni, benda tak pelik lah. Kalau betul-betul tak nak ujian, kita kena tunggu sampai di akhirat. Di akhirat ni dia tak ada ujian dah. Sebab semua menerima keputusan. Sebab itulah sebagai ulama kata, dunia ni adalah dar amal. Dunia ni adalah tempat untuk kita beraksi, untuk kita bekerja, untuk kita buat kerja, untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Adapun akhirat, dia panggil dar jaza, tempat untuk menerima balasan. Tak ada dah kita nak berdoa ke, kita nak bermunajat ke, tak ada. Allah Ta'ala tak buka peluang dah. Ikhtiar tu Allah Ta'ala dah cabut. Apabila seseorang tu masuk lubang kubur, maknanya di akhirat kelak, hari kiamat kelak, tak ada dah ruang untuk ikhtiar, untuk doa, untuk kerja, tak ada dah. Semuanya untuk 100% untuk menerima keputusan hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi atas dunia ni kerana Allah Ta'ala beri ruang kepada kita manusia memilih, dia ada kebebasan, kita panggil kebebasan memilih. Jadi ada ayat Quran juga sebut dalam surah Al-Isra' tu, muka surat 41, Qul kullun ya'malu ala syakilatih. Katakanlah, wahai Muhammad, setiap seorang ni dia beramal, dia buat kerja mengikut pembawaan jiwa dia sendiri. Ada kebebasan. Cuma kita memilih ni Allah Ta'ala beri kebebasan, tapi keputusan akhirnya kita kena tanggung. Wal aqibatu lil muttaqin. Yang selamat adalah wal aqibah. Akibat dia, kesudahan dia, yang selamat, yang berjaya adalah bagi orang yang bertakwa. Orang yang betul-betul takut, orang yang betul-betul berhati-hati, orang yang betul-betul taat, patuh pada perintah Allah Subhanahu Taala. Setiap tindakan yang dia nak buat dalam apa saja kerja dia, dia fikir tentang dosa pahala, dia fikir tentang akhirnya akan dapat murka ataupun redha daripada Allah Subhanahu Taala. Apapun atas dunia ni Allah Taala beri peluang. Sebab rahmat Allah Taala tu yang disebut ayat sebelum ni Ar-Rahman Ar-Rahim tu. Yang mana kasih sayang Allah, kesian belah Allah ni Ar-Rahman ni, sebagaimana kita faham, dia merangkumi keseluruhan makhluk Allah SWT. Boleh hidup, dapat rezeki, bukan setakat manusia, hatta binatang, hatta tumbuh-tumbuhan pun Allah Ta'ala beri peluang. Kalau setara binatang, tumbuhan pun boleh hidup, apatah lagi manusia. Walaupun dia tidak beriman kepada Allah SWT. Dia tetap Allah Ta'ala beri rezeki, beri kemudahan, beri kesenangan. Kerana apa? Kerana sifat Allah Ta'ala tu Ar-Rahman. Kasih sayang tu dia tanpa had, tanpa batas. Cuma satu lagi yang kita faham ada Ar-Rahim.
Ar-Rahim ni khusus untuk orang yang beriman saja di akhirat kelak lah. Baik, apabila sebut kul kullun ya'malu ala syakilatih, jadi apabila kita diberi kebebasan, terserah pada kita manusia lah nak ikut macam mana kuasa yang diberi oleh Allah Subhanahu Taala. Cuma muka surat 42 tu, dengan sebab tabiat kita manusia ni dia pelbagai, jadi Allah Ta'ala nak suruh manusia ni ada tempat dia rujuk, ada tempat dia bergantung. Macam mana nak selesai masalah? Itulah diturunkan Al-Quran. Diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun manusia ni daripada pelbagai bangsa, pelbagai bahasa, pelbagai budaya, cara berfikir, semua sekali itu ruang yang Allah Ta'ala bagi. Tapi apabila berlaku perbalahan, contohnya macam mana nak selesai masalah, semuanya dia rujuk kepada satu tempat yang kita panggil agama, ataupun yang lebih tepat ad-din lah, cara hidup, panduan hidup je. Dan rahmat Allah Ta'ala ni nak suruh mudah kita faham Al-Quran ni, sebab itulah dia utus Nabi kita Muhammad SAW. Kalaulah tidak diutus Nabi Muhammad, hatta kalau kita boleh baca Quran pun, kita boleh belajar Quran dan kita boleh faham Quran pun, kita tak boleh faham sebagaimana kehendak Allah SWT. Kalau tidak ada pengutusan Nabi Muhammad SAW. Rahmat Allah SWT. Hatta Tuan Arab sendiri pun, kalau contohnya tidak ada Nabi, turun Quran, dia baca walaupun dalam bahasa dia, tapi sebahagiannya dan kebanyakannya dia tidak akan faham makna sebenar kehendak Allah Ta'ala. Jadi rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang, nak suruh kita ni mudah faham, daripada turun Quran sebagai panduan hidup, ada orang yang memandu, iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Apabila kita baca Quran, apabila kita baca hadis Nabi SAW, apabila kita baca sirah Nabi SAW, maka kita boleh faham keseluruhan. Sebab itulah, walaupun kita hidup sekarang ni, Nabi dah tak ada, tapi Islam dan melalui mulut Nabi SAW beri keyakinan umat dia tidak akan sesat apabila setiap orang tu dia berpegang dengan Quran, berpegang dengan hadis Nabi SAW. Itulah yang kita pegang sampai sekarang ni. Cuma apabila sebut ad-din ni, Maliki Yaumiddin, Allah Ta'ala ni dia menguasai hari pembalasan. Sebab apa dia guna kalimah ad-din? Jadi kalimah ad-din ni, satu, apabila kita sebut ad-din biasanya, dia memberi makna panduan hidup ni. Panduan hidup. Inna din. Panduan hidup ni nak sama, indallah, di sisi Allah adalah al-Islam. Dan ad-din juga, dia memberi makna al-jaza, iaitu hari pembalasan. Baik, Allah Ta'ala guna kalimah ad-din dalam ayat ni, Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Sebab apa? Antara faktornya ialah supaya kita faham. Apabila kita menerima Islam sebagai ad-din, Islam ni dia ajar kita kehidupan bukan setakat atas dunia sahaja. Dia ajar kita rentas dunia sampai ke akhirat. Jadi apabila kita mengaku kita menerima Islam sebagai ad-din, artinya kita yakin sepenuh kita hidup ni atas dunia dan juga akan hidup di akhirat. Sebagaimana kita hidup atas dunia ni, kita tunduk sepenuh patuh kepada perintah Allah Ta'ala atas dunia, begitu juga kita kena yakin sepenuh. Di akhirat juga kita akan patuh sepenuh kepada keputusan daripada Allah SWT. Itu antara hikmat apabila kita baca ayat Maliki Yaumiddin. Allah yang memiliki hari agama, iaitu hari pembalasan. Yang mana ad-din yang kita faham adalah ad-din, sistem hidup yang mengurus kehidupan kita dunia sampai ke akhirat. Sebab itulah hatta kita nak masuk kubur pun, orang yang dah mati, contohnya siapa dia, keluarga kita yang mati, kawan kita yang dah mati lah. Kita ni masih hidup, alhamdulillah. Mati dah tu, maknanya hatta cara nak urus, nak masuk lubang kubur pun ada cara dia. Islam ni sebab dia lengkap. Start daripada benda yang paling besar
Siapa ke benda hak paling kecil? Hak paling kecil kita kata, hatta nak masuk bilik air pun ada cara dia, ada kaedah dia. Ada doa tertentu, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, contohnya. Benda tu kalau tak diajar pun tak apa. Sebab rasanya manusia boleh urus diri lah. Tapi nak royak agama ni, adin ni, dia lengkap, hatta benda-benda hak kecil, apatah lagi benda hak besar. Termasuk kita nak takbirkan, walaupun mayat tu, jenazah ni, dia nyawa dah tak ada dah. Kalau kita pakai buang gitu pun dia tak asal apa dah. Jenazah tu, tapi Islam ni comel. Walaupun nyawa tak ada, tapi dia hormat, dia menghormati batin tubuh seseorang tu. Ada kaedah dia, ada cara dia, ada doa tertentu. Ni nak ayat sempurnanya Islam. Jadi apabila kita sebut ad-din ni, agama ni, kita kena beza dengan pahaman orang putih dia panggil. Muka surat 43 tu orang putih, maknanya penjajah lah. Mak Saleh yang menjajah. Yang mana macam mana dia nak lemahkan umat Islam ni, antara caranya dia bawa pemikiran, pandangan bahawasanya agama ni sesuai untuk di masjid, untuk ibadat saja. Istilah dia, wa ma lillahi lillah, ma liqaisar liqaisar. Mana maksud wa ma lillah lillah ni, mana kalau kita nak buat ibadat dalam masjid je, ataupun paling tinggi pun nak keluar daripada kawasan masjid, urusan nikah kahwin je. Tapi urusan nak urus perniagaan, nak urus negara contohnya, nak urus ekonomi, hak ni kena serah kepada liqaisar, maknanya serah pada raja, maknanya serah pada pemerintah. Itu fahaman yang cuba dibawa oleh penjajah, orang yang kafir, orang kufur kepada Allah SWT. Jadi ataupun kita panggil ilmaniyah, sekular lah, yang memisah antara agama dengan pemerintahan. Jadi hak ni kita tak boleh terima lah. Sebab kita yakin apabila kita terima Islam, semua sekali yang berkait dengan urusan peribadi kita, urusan nikah kahwin kita, urusan jual beli kita, termasuk urusan perniagaan, termasuk urusan nak urus negara pun, Islam ada ajar. Itu yang perlu kita faham apabila kita sebut Islam ni sebagai ad-din tu. Way of life, kita panggil cara hidup. Itu yang perlu kita fikir. Baik, dan ya muka surat 44 tu dia ada sentuh juga tentang agama rasmi lah, dalam perlembagaan. Apapun kita harap Islam ni kita sanjung, dan kita harap apabila termaktub dalam perlembagaan tu sebagai salah satu kaedah untuk kita jaga, terutamanya di negara kita ni, supaya Islam tu sentiasa berdaulat, dan pemerintah ni daripada masa ke semasa dia berikhtiar untuk pastikan Islam tu berdaulat, dan segala urusan peribadi, masyarakat, ekonomi, perniagaan, pengurusan sesebuah negara mengikut kehendak Al-Quran belaka. Itu yang kita haraplah. Baik. Disebut juga Maliki Yaumiddin ni, disebut Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Sebab dalam bahasa Arab ada juga sebut kama tadinu tudan. Kama tadinu tudan ni, dia ada nota kaki tu, nombor 16. Ada kata hadis. Cuma apabila sebut hadis tu dia kata hadis mursal. Hadis mursal ni dalam pengajian dia panggil ilmu hadis lah. Hadis mursal ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi ni, dia sampai kepada tabi'in. Maknanya ulama-ulama hadis yang cerita tentang hadis ni, contohnya hadis ni lah, hadis kama tadinu tudan ni, ulama hadis yang cerita, dia ambil daripada mana? Daripada tok guru dia. Tok guru ni ambil daripada tok guru atas lagi, sampai kepada tabi'in. Sampai pada tabi'in. Tabi'in ni dia peringkat rendah bawah pada sahabat. Sahabat ni orang yang paling tinggi lah. Maknanya perawi hadis tu kalau sampai pada sahabat, maknanya sahabat ni biasanya
kita kata dia hidup sezaman dengan Nabi SAW. Hidup sezaman dan dia mati dalam keadaan beriman. Mana mati sebagai seorang Islam lah. Beriman apa yang dibawa oleh Nabi SAW, maka dia dah tengok hidup sezaman walaupun sebentar, tapi dia mati dalam keadaan beriman, maka kita panggil sahabat. Tabi'in ni mana secara mudahnya anak pada sahabat. Anak pada sahabat tapi dia tak sempat jumpa dengan Nabi. Jadi kalau hadis ni yang diriwayatkan oleh tabi'in, bukan sahabat. Mana perawi ni sapa kepada tabi'in sahaja, jadi dia panggil hadis mursal. Maknanya di sudut hukum tu tidak gagah sangat lah orang panggil. Tidak kuat sangat. Apapun walaupun dia kata hadis ni hadis dhaif, hadis mursal, tapi di sudut makna dia tepat menempati kehendak. Gapo dia contohnya? Kalau kama tadi nutudan tu nombor 16 nota kaki bawah tu ada penuh albirru la yabla. Albirru la yabla. Albirru la yabla ni makna dia kebaikan yang kita buat ni dia akan kekal. Dia tidak usah, dia tidak lenyap lah. Setiap kebaikan yang kita buat ni dia akan kekal. Maknanya naik ke langit lah secara mudahnya. Setiap kebajikan yang kita buat, sama ada benda besar ataupun benda kecil. Benda besar apa dia? Ialah benda yang berkait dengan dosa pahala. Apabila kita buat benda besar. Hatta benda kecil. Contohnya kita nak makan, kita guna tangan kanan. Ataupun kita baca bismillah. Walaupun kita dah buat contohnya, dah berpuluh-puluh tahun dah contohnya. Setiap kebajikan yang kita buat ni, tak ada yang tercicir. Tak ada. Itu yang kita kena yakin. Albirru la yabla. Segala kebaikan yang kita buat ni semua sekali tercatat dan dia tidak akan hilang, tak akan lenyap. Wal ithmu la yunsa. Dosa ni orang tak akan dilupai. Dosa yang kita buat semuanya tertulis. Sebagaimana dalam ayat dan surah Yasin yang kita duk baca tu deh. Maknanya setiap apa yang kita buat ni semua ditulis oleh para malaikat lah dan dia berkekalan lah. Itu maksud wal ismu la yunsa. Dosa ni tidak akan dilupa. Wad dayyan la yamut. Ad-dayyan ni maknanya maksud dia Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala ni tidak akan mati. Artinya dia nak beri kekuatan kepada kita manusia ni. Kalau kita duduk atas dunia, kita berdepan dengan ujian, kita difitnah, contohnya kita dikhianati ke, tiba-tiba kita tidak dapat pengadilan yang adil semasa duduk atas dunia ni, kita kena yakin Allah Ta'ala ni hidup dan dia tahu. Dan kita yakin hak kita tu insya-Allah akan dapat di akhirat kelak. Sebab itulah wujudnya akhirat tu. Itu maksud waddayan la yamut. Fakun kama syi'ta. Buat apa yang kamu suka. Mu nak buat apa pun buat. Tapi mu kena tangguhlah akibat dia. Kalau mu buat benda baik, mu akan terima baik. Kalau mu buat benda jahat, mu akan terima kejahatan. Itu maksud fakun kama syi'ta kama tadinu tudan. Ayat ni istilah ni biasa orang sebut. Kama tadinu tudan. Maksud kama tadinu tudan ni, kalau kita buat baik, kita akan dibalas dengan baik. Kalau kita buat jahat, kita akan dibalas dengan jahat. Kalau kita khianati orang, akan sampai masanya orang akan khianati kita. Contohnya, itu maksud kama tadinu tudan. Kalau tak berlaku atas dunia, dia akan berlaku di akhirat. Itu maksud dia. Jadi maliki yaumiddin. Jadi antara faktor yang menyebabkan kita orang Islam, orang mukmin ni, yang yakin betul dengan Allah Ta'ala ni, walaupun dia menjadi motivasi ayat ni hak sebenarnya.
Jadi kadang-kadang kita duduk atas dunia ni, kita rasa ada benda yang hak kita ni kita tak boleh. Kita tak perolehi kerana faktor-faktor tertentu. Macam kalau ada kes contohnya di mahkamah, kadang-kadang mahkamah mungkin sama-sama manusia kan, walaupun kadang-kadang dia dah ikhtiar dah, tapi ada masa-masa tertentu kadang-kadang orang yang terlibat dengan urusan mahkamah tu dia rasa keputusan tu tidak adil bagi dia contohnya. Tapi dia nak buat macam mana sebab keputusan mahkamah. Ataupun kita sesama kita dalam satu kampung ke, kita dalam satu masyarakat ke, kita nego ke, terlibat dalam bidang pendidikan ke, perniagaan ke, kewangan ke, kadang-kadang berlaku silap faham ke, apa-apalah yang menyebabkan kita rasa hak kita ni kita tak dapat sepenuh. Orang khianat ke, orang silap faham ke, itu masalah kedua, masalah ketiga. Tapi yang pentingnya kalau kita rasa ada benda yang kita tidak dapat sepenuh hak kita, jadi apabila kita baca ayat ni, Maliki Yaumiddin, dia akan memberi rasa redha, rasa gembira sebenarnya kepada orang mukmin. Kalau kita tidak dapat hak kita atas dunia, kita yakin sepenuh dengan kasih sayang Allah, dengan keadilan Allah SWT, Allah Ta'ala akan balas. Contohnya kalau orang buat khianat kita lah. Orang khianat ni banyak faktor lah. Kerana hasad dengki, kadang-kadang kerana unsur kebencian. Dia hasad dengki benci ni sebenarnya orang kata bukan dalam bidang politik saja sebenarnya. Cuma politik ni soho kerana apa? Kerana dia membabitkan pengurusan sesebuah negeri, sesebuah negara. Kerana bidang politik ni dia berkait dengan kuasa, pengaruh. Jadi nampak macam politik ni kotor. Sebenarnya politik tu sendiri tak kotor. Yang kotornya manusia tu. Manusia yang tidak pandai ataupun yang urus politik, urus negara tu mengikut hawa nafsu. Itu yang nampak kotornya. Yang menyebabkan unsur benci membenci dengan kata-kata kesak apa dia semua sekali. Tapi sebenarnya kebencian, hasad dengki ni dalam semua bidang kehidupan. Dalam nego contohnya dia. Nego. Kalau kita orang Islam ni, orang Melayu kata banyak sangat yang guna apa dia? Guna untuk bomo lah, apa letak kain kuning lah, apa semua sekali. Itu kerana apa dia? Unsur kebencian, unsur hasad dengki. Jadi kadang-kadang contohnya kalau kita dikhianati contohnya. Kalau kita betul-betul yakin kita dikhianati dalam apa saja bidang dan kita tidak ada ruang untuk mendapat pembalasan yang sistem dunia ni, kita yakinlah insya-Allah walaupun kita tidak dapat pembelaan yang sebenarnya atas dunia, kita yakin di akhirat kelak aset pahala yang Allah Ta'ala sedia kepada orang Islam, orang mukmin ni terlalu luas, terlalu besar. Jadi satu ayat ni sebenarnya dia cukup memberi motivasi kepada kehidupan kita. Sebab itulah nikmatnya ada akhirat ni. Kalau kita manusia hidup atas dunia saja, kemungkinan ramai yang tidak puas hatilah. Kerana dia rasa ada benda-benda hak dia tidak dapat sepenuh masa atas dunia. Tapi apabila ada akhirat ni, paling kurang di akhirat itulah mungkin sikit sebanyak dia boleh menampung kekurangan-kekurangan kita. Sebab kita ni kadang-kadang kita dah ikhtiar dah nak jadi hamba Allah Ta'ala yang baik, hamba Allah Ta'ala yang juru, yang taat, yang patuh. Tapi kadang-kadang kelemahan. Kelemahan itu terkeluar daripada cara mikir ke, cara kita bercakap ke, cara kita bertindak ke, kadang-kadang kelemahan kita, kealpaan kita, kecuaian kita. Jadi kadang-kadang kita buat juga benda-benda yang tak sepatutnya kita buat. Yalah kalau orang faham, orang sedar, maknanya dia istighfar, dia apa. Tapi untuk pastikan kita rasa kita lepas dengan Allah Ta'ala, antaranya ialah benda-benda yang kita sebut tadi lah. Amalan-amalan tambahan, apa saja yang kita buat, kita rasa masih tidak dapat pembelaan atas dunia ni, insya-Allah masa di akhirat itulah dia banyak membantu kita. Baik. Muka surat 46 tu ada pun macam contohnya bagi orang jahat lah. Orang jahat, dia curi ke, dia menyamu ke, dia berzina ke, dia buat zalim ke, dia kena sedar kalau dia berterusan buat atas dunia ni sampai ke dia mati,
maknanya setakat atas dunia lah dia boleh buat. Dia langgar perintah Allah SWT, dia menzalimi manusia semua sekali, paling-paling tidak pun setakat atas dunia. Tapi apabila sampai ke akhirat, dia akan menerima pembalasan daripada Allah SWT. Gak pembalasan ni di akhirat kelak Allah Ta'ala sebut yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari kiamat ni adalah hari yang segala malun ni, harta benda yang menyebabkan manusia ni sanggup balas, sanggup bunuh, sanggup mazalim ni kerana berkait dengan harta benda. Wala banun, begitu juga anak-anak yang sebahagian ulama kata maksud anak ni anak-anak dan pengaruh. Kadang-kadang manusia ni balas kerana apa? Kerana nak kumpul aset, harta benda sebanyak mungkin atas dunia ni dan nak bina pengaruh. Banu ni anak-anak digambarkan dengan pengaruh. Jadi dengan pengaruh yang ada, jadi kuasa yang ada, harta benda yang ada, dia boleh buat apa saja. Sebagaimana Fir'aun lah. Kita baca sejarah dia kan. Sehingga sampai tahap dia mengaku dia ni Tuhan, dan apabila dia ada kuasa sepenuh, dia ada pengaruh yang tinggi, harta benda dia banyak, jadi fastakhaffa qaumahu fa'ata'u, maka dia kita panggil dia mempengaruhi rakyat dia. Dia manipulasi rakyat dia sehingga rakyat dia taat pada dia. Taat tu kerana apa? Taat kerana rakyat dia mungkin jahil, rakyat dia telah dimanipulasi, sehingga rakyat dia tu boleh menerima dia ni sebagai Tuhan. Alaisali mulku Misra wa hadhil anhar tajri min tahti. Ayat yang lain disebut ana rabbukumul a'la. Sampai tahap tu. Jadi rakyat secara umumnya apabila tak ada ilmu, apabila dimanipulasi, apabila manusia ni diskat hak asasi dia, manusia ni dizalimi, kadang-kadang mana dia terpaksa ikut. Jadi itu contohnya. Ini boleh berlaku hanya atas dunia. Tetapi apabila sampai di akhirat kelak, Allah Ta'ala kata yaumala. Yaum, pada hari tu, hari kiamat, yaumuddin tu, hari pembalasan ni, la yanfa'u malun wala banun. Wala harta, wala pengaruh. Maknanya tidak ada nilai di sisi Allah SWT, terutamanya bagi orang yang memiliki itu dengan cara yang batil, cara yang tak betul. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang yang mari berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan hati yang selamat sejahtera, maknanya bebas daripada syirik, bebas daripada penyakit munafik, bebas daripada menanggung amalan-amalan kejahatan semasa dia buat atas dunia ni. Baik, akhir sekali itu dia sebut berkait dengan pitih lah. Kita atas dunia ni, kita kata kita perlu pitih, perlu duit. Kenapa? Untuk memenuhi keperluan kehidupan kita. Kita nak beli kereta, kita nak beli beras, kita nak beli makanan, perlu pada pitih. Baik, di akhirat kelak kita perlu pada pitih juga. Cuma pitih tu dia tukar kepada pahala. Jadi pitih pun kita nak, kita cari atas dunia. Tapi apabila kita cari pitih, kita cari duit tu dengan cara yang halal, automatik pitih dapat, pahala pun dapat. Jadi pahala tu kita tak guna sekarang ni. Pahala tu kita simpan dalam bank untuk di akhirat kelak. Bank di akhirat lah. Jadi pitih juga cuma dalam bentuk pahala. Biasa Tok Guru dia beri contoh, macam contohnya hatta pitih kita pun, duit kita sendiri pun sebahagian tempatnya tak laku, orang tak guna pun. Macam contohnya sekarang ni, dulu kalau kita pergi Saudi nak guna duit kita ni, tuan-tuan kedai terima. Tapi sekarang ni apabila duit tu jatuh menurun, tak terima. Maknanya kena tukar kepada dolar ataupun tukar kepada riyal Saudi. Begitu juga pahala. Pahala kita nak guna sini tak boleh lah. Tapi pahala tu nak suruh kita mudah faham, dia juga merupakan pitih, dia juga merupakan duit yang kita nak guna di akhirat kelak. Jadi itulah secara umumnya tentang ayat Maliki Yaumiddin. Jadi walaupun kita hanya belajar satu ayat, tapi apabila kita tadabbur,
kita ingat makna dia dan dari sudut kefahaman asas tu, dia boleh memberi pulangan yang baik sebenarnya kepada hati kita. Dia boleh membantu kita untuk lebih khusyuk sebenarnya dalam semaya. Dalam masa sama, maknanya dia boleh beri unsur kita rasa seronok nak semaya tu. Sebab apa? Sebab kita faham apa yang kita baca tu. Contohnya apabila sebut Maliki Yaumiddin, Allah, betapa besarnya, agungnya kekuasaan Allah Ta'ala. Pemilikan Allah ni bukan setakat di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Jadi sebenarnya khusyuk dalam semaya ni adalah satu nikmat yang besar lah. Sebagaimana sebagai ulama sufi dia sebut, apabila kita khusyuk, dia boleh mendatangkan ketenangan. Dan tenang ni yang disebut antaranya as-sakinah, kita tak boleh, kita boleh usaha tapi kita tak boleh dapat kecuali anugerah daripada Allah SWT. Sebab itulah sebahagian Tuk Sofi dia kata al-istiqamah minal makasib was-sakinah minal mawahib. Istiqamah ni minal makasib, dalam bab usaha. Maknanya untuk kita dapat istiqamah, kita boleh melalui usaha. Contohnya apa? Contohnya kita melazimi semaya secara berjemaah. Contohnya, kita boleh ikhtiar semaya berjemaah. Jadi, apabila kita boleh jaga semaya berjemaah, maknanya kita istiqamah dalam bab semaya berjemaah. Ataupun kita nak pasti, kita mesti baca Quran. Sebelum semaya ke, selepas semaya ke, 10 ke 10 ayat, walaupun 2-3 ayat sehari, tapi kita boleh buat. Bila kita boleh buat, maknanya kita istiqamah. Artinya istiqamah ni kita boleh usaha. Kita sendiri boleh usaha dan kita boleh dapat istiqamah tersebut. Adapun as-sakinah ni, ketenangan ni, kita boleh ikhtiar tapi belum tentu kita dapat. Sebab yang bagi adalah minal mawahib, daripada anugerah, daripada pemberian. Siapa dia yang anugerah, siapa dia yang beri ni? Yang beri ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga khusyuk. Dan apabila kita dapat khusyuk ni, kita rasa satu nikmat lah. Satu nikmat itu yang perlu kita usaha. Dan salah satu caranya adalah kita sentiasa tambah dan kukuhkan ilmu yang sedia ada pada kita. Terima kasih banyak kerana ikut program ni. Mana yang baik tu memang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang lemah tu biasalah daripada kelemahan kita masing-masing. Maupun dapat hurah setakat ilmu yang daripada hamba lah. Cuma kadang-kadang sebab kita gambarkan masa kita cek-cek dulu. Kita diikut ayah kita mana tempat dia bagi kuliah tu, sikit sebanyak tu boleh membantulah. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.